Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid, guru yang dirahmati Allah sekalian? Kita akan bersambung tajuk kita, tajuk ulang kaji, tajuk penerangan kita pada hari ini, iaitu untuk tajuk yang kedua dalam mata pelajaran Jawi tahun 6, iaitu tajuk gabungan kata. Baik, gabungan kata ni satu tajuk yang sangat besar, sangat luas dan penuh dengan teknikal yang menyebabkan kita mungkin ada sikit terkeliru. Jadi dia lebih kepada bagaimana kita memahami perkataan itu daripada bahasa Melayu dan juga tulisan Ruminya. Tajuk kali ini agak sedikit sukar dan kena fahamkan antara tajuk demi tajuk. Baik, gabungan kata kita tengok dalam buku teks muka surat 19, ya. Dekat situ tak ada maksud khusus yang diberikan, tetapi apa yang saya nak bantu adalah gabungan kata ni dua perkataan yang pada asalnya ada maksud dia tersendiri. Dua perkataan tetapi dua perkataan tahu sebenarnya ada maksud, bila digabungkan menjadi satu maksud yang lain. Asalnya dua perkataan tu, satu ni maksud lain, yang dua ni maksud lain, tapi bila digabungkan dia jadi satu maksud yang lain pula. Baik, saya nak bagi contoh dekat sini. Contohnya macam ni, nasi ayam. Nasi ayam ni kita faham nasi ayam lah, tapi asalnya nasi satu perkataan yang lain, ayam maksud yang lain. Jadi bila digabungkan nasi ayam jadi perkataan ataupun jadi benda yang lain. Contoh yang kedua, kereta api. Kereta api, dua perkataan. Kereta satu perkataan, kereta api, apilah. Jadi bila digabungkan kereta api jadi benda yang lain pula bentuk dia, jadi kereta api. Contoh yang ketiga, roti telur. Roti, kita faham roti, kalau kita sebut roti je, bentuk roti macam ni, telur. Tapi bila kita sebut roti telur, dia jadi bentuk perkataan yang lain, jadi roti telur, yang macam kita minta dekat mamak-mamak tu kan, kita sarapan pagi macam tu. Okey, roti telur, itulah maksudnya. Dua perkataan yang asalnya perkataan salah satu daripada itu ada maksud yang lain, tapi bila digabungkan jadi satu maksud yang lain. Okey, ya. So, asasnya daripada, kalau dalam tulisan kita menulis Jawi, asalnya gabungan kata ni terpisah dan dia ditulis satu perkataan yang lain. Jadi dua perkataan tu adalah ditulis secara terpisah. Okey. Gabungan kata ni terbahagi kepada beberapa jenis. Pertama, rangkai kata ataupun frasa. Yang kedua, rangkai kata setara. Yang ketiga, rangkai kata simpulan bahasa. Dan yang keempat, kata majmuk. Kata majmuk ni pula terpisah kepada dua, iaitu kata majmuk yang ditulis secara serangkai ataupun bersambung, dan kata majmuk yang ditulis secara terpisah ataupun berasingan. Baik, kita pergi kepada jenis gabungan kata yang pertama, iaitu rangkai kata ataupun frasa. Baik, frasa ni boleh kita fahamkan sebagai satu kumpulan perkataan yang telah membina satu perkataan ataupun maksud yang lain. Macam tadi saya kata, ada dua perkataan yang asalnya berbeza maksud antara satu sama lain, tapi bila digabungkan menjadi satu perkataan yang lain pula maksudnya. Okey, frasa ni mempunyai kadang-kadang dua ataupun tiga perkataan yang lebih, dan perkataan yang kemudian tu ataupun perkataan yang kedua, yang ketiga dan sebagainya, dia menerangkan kepada perkataan yang pertama tu tadi. Baik, rangkaian kata frasa, gabungan kata frasa ataupun rangkaian kata ni dipisahkan kepada dua, iaitu kata umum dan juga khusus, istilah umum dan istilah khusus. Okay.
istilah umum ni yang macam tadi tu lah. Seperti tahu, perkataan yang pertama tu tadi, perkataan yang kedua tu tadi dia menerangkan kepada perkataan yang pertama. Contoh dekat situ, dalam buku teks kita di muka surat 21, baju merah, meja tulis, jalan raya. Apa maksud menerangi penerangan, apa maksud perkataan kedua menerangkan perkataan yang pertama? Dalam contoh baju merah, perkataan merah tu telah menerangkan bahawa sifat kepada baju tersebut. Baju itu berwarna merah, jadi baju merah. Yang kedua, meja tulis. Meja tulis, meja tu digunakan untuk menulis, meja tulis. Yang ketiga, jalan raya. Okey, itu tadi gabungan kata ataupun gabungan kata frasa ataupun rangkai kata istilah umum. Yang kedua adalah istilah khusus. Istilah khusus ni pula adalah perkataan, 2 atau 3 perkataan yang digabungkan telah menjadi kepada nama khusus suatu benda tu. Contohnya, cermin mata, mata pelajaran, nasi ayam, bank Islam, bas sekolah. Itu semua dah menjadi kepada kata nama khusus kepada perkataan itu. Dan frasa ataupun rangkai kata frasa ni ditulis dalam, kalau dalam tulisan Jawinya ditulis secara terpisah, mesti ditulis secara terpisah, asing-asing. Meja tulis, jalan raya, cermin mata, nasi ayam, roti telur, itu semua mesti ditulis secara terpisah, 2 perkataan, tak boleh digabungkan. Okey. Baik, jenis yang kedua dalam tajuk gabungan kata adalah rangkai kata setara. Dalam buku teks kita muka surat 27, rangkai kata setara ni ada 4, boleh dikatakan 4 bahagian lah. Yang pertama ni rangkai kata setara dari segi kata nama. Yang kedua, rangkai kata setara dari segi kata kerja, kata sifat dan kata bilangan. Kita tengok buku teks kita muka surat 28. Kat situ diberi contoh contoh-contoh dari segi bahagian-bahagian rangkai kata setara. Ada kata nama, ada kata sifat, kata kerja dan kata bilangan. Kata nama contohnya tengok, ibu, bapa, orang tua, tua muda, pinggan mangkuk. Kata sifat, cantik molek, bijak pandai, tinggi rendah, hitam putih, gelap gelita. Yang ini semua tengok, semuanya menunjukkan pada kata sifat. Kemudian kata kerja, turun naik, lalu lalang, makan minum, jatuh bangun, hidup mati, yang menunjukkan pada kerja. Kata kerja yang menunjukkan pergerakan ataupun kerja. Kemudian yang keempat adalah kata bilangan, menunjukkan angka 17, 20, 300, 4,000, 5 juta. Jadi itu adalah bahagian daripada rangkai kata. Ada 4, iaitu kata nama, kata sifat, kata kerja dan kata bilangan. Kita tengok dekat muka surat 28, muka surat 29, muka surat 30. Itu adalah contoh-contoh yang bahagian-bahagian daripada rangkai kata setara. Baik, cara penulisan Jawi ketika menulis Jawi dalam tajuk ataupun bahagian rangkai kata setara ni mesti ditulis secara terpisah, tak boleh disambungkan. Baik, kita pergi kepada bahagian yang ketiga dari segi gabungan kata, iaitu simpulan bahasa. Senang saja, simpulan bahasa ni adalah semua perkataan simpulan bahasa yang kita tahu dalam bahasa Melayu. Simpulan bahasa, kita tukar saja, kita tulis semua perkataan simpulan bahasa yang kita tahu dalam bahasa Melayu di tulisan Jawi secara terpisah. Apa-apa je simpulan bahasa yang kita tahu, sama ada 2 atau 3 perkataan dalam simpulan bahasa, kita tulis dalam Jawi semuanya terpisah.
Baik, cuba tengok muka surat 34, 35, 36. Itu semua adalah contoh-contoh simpulan bahasa yang biasanya memang terlibat untuk masuk dalam peperiksaan PSHE. Baik, tengok dalam muka surat 34 banyak sekali dia bagi contoh simpulan bahasa. Akal kancil, cahaya mata, otak udang, anak emas, campur tangan, durian runtuh, hidung tinggi, ganti rugi, darah daging. Muka surat 35 pula adalah contoh-contoh simpulan bahasa dan juga ayat yang digunakan simpulan bahasa tersebut. Air muka, tanah air, alas perut, buah fikiran, banyak mulut, lipas kudung. Dan muka surat 36 contoh aktiviti ataupun latihan yang cuba anda kena buat dalam tajuk simpulan bahasa ni, rangkai kata simpulan bahasa. Ingat, ketika simpulan bahasa ni perkataannya ketika ditulis jawi semuanya mesti ditulis secara terpisah. Baik, kita pergi kepada bahagian yang keempat ataupun jenis keempat gabungan kata, iaitu gabungan kata majmuk ditulis serangkai. Sebenarnya dalam bersatu ada kata majmuk, dan kata majmuk tu dibagi kepada dua. Kata majmuk ditulis serangkai dan ditulis terpisah. Baik, kita pergi satu-satu. Kata majmuk ditulis serangkai ataupun ditulis bersambung. Kalau kita tengok di buku teks kita, di muka surat 40 ada diberi contoh-contoh perkataan kata majmuk yang ditulis secara serangkai, yang mana perkataan ini telah membentuk satu perkataan yang mantap dalam ejaan Rumi dan macam tu juga ditulis dalam ejaan Jawi. Contohnya antarabangsa. Kalau tulisan antarabangsa itu bergabung, maksudnya disambung, maka Jawi pun tulis bersambung. Beritahu, bumi putra, jawatan kuasa, kaki tangan, kerjasama. Asalnya adalah asalnya kedua-dua ni adalah dua perkataan yang berasingan. Tapi bila bahasa Melayu dan tulisan Ruminya telah digabungkan menjadi satu perkataan yang telah mantap, maka digabungkan dan ditulis secara bersambung, ditulis secara serangkai. Maka dalam tulisan Jawi juga ikut macam mana tulisan Ruminya. Kalau tulisan Ruminya bersambung, tulisan Jawinya pun bersambung. Contoh yang lain, tengok olahraga, matahari, setiausaha, tanda tangan, tanggungjawab, warga negara, pesuruh jaya. Kalau tulisan Ruminya bersambung, maka Jawi pun bersambung. Okey, itu ditulis secara serangkai. Macam tu juga dengan contoh di muka surat 42. Tengok muka surat 42 buku teks kita. Tata bahasa, tata tertib, tata susila, prakata, prasekolah, prasyarat, ultra bunyi, ultra modern, ultrasonik, supersonik, superkomputer, anti dadah, antibiotik, semuanya ditulis secara serangkai ataupun bersambung. Manakala muka surat 43 adalah contoh-contoh ayat yang digunakan perkataan gabungan kata majmuk ditulis serangkai. Okey. Baik, kita pergi kepada bahagian yang seterusnya ataupun jenis seterusnya, iaitu kata majmuk yang ditulis secara terpisah. Kata majmuk yang ditulis secara terpisah. Baik, kata majmuk yang ditulis secara terpisah ni adalah dua ataupun tiga perkataan yang ditulisnya secara terpisah. Ini pun tengok juga dalam perkataan bahasa Melayu dan tulisan Ruminya. Kalau ditulis dalam keadaan terpisah, maka kita tulis dalam keadaan terpisah. Okey. Mungkin ada terkeliru sikit dengan rangkai kata ataupun frasa tadi. Macam sama, tapi sebenarnya dia berbeza. Dia dua perkataan tapi perkataannya ditulis secara terpisah.
Apa beza yang frasa tadi ataupun rangkai kata frasa tadi dan yang gabungan kata majmuk ditulis secara terpisah yang ni? Ada sedikit berbeza dia. Kalau kata majmuk dia nampak macam sama, tapi kalau yang frasa tadi, dua perkataannya dia ada dua maksud yang berbeza asalnya. Kalau dipisahkan macam nasi ayam, yang frasa tadi kan, contoh frasa nasi ayam. Nasi itu kalau dipisahkan, nasi itu maksud yang lain, ayam tu maksud yang lain. Bila digabung jadi nasi ayam, jadi ada maksud yang lain pula. Tapi yang kata majmuk ni dua perkataan, tetapi bila dipisahkan tu salah satunya tak ada bau maksud apa-apa. Okey, sebagai contoh, tengok muka surat 48. Lipat ganda. Kalau dipisahkan antara lipat dan ganda tu kita tak tahu. Lipat mungkin kita boleh faham lah, lipat. Tapi nak tunjukkan benda lipat tu apa, dan ganda tu apa pula. Yang kedua, tambah baik. Kalau dipisahkan tambah dan baik, tambah tu nak bagi contoh apa tambah, apakah tambah itu, dan baik tu macam mana pula dikatakan baik. Berbeza dengan nasi ayam tadi. Nasi ayam, kalau kita pisahkan nasi, ayam, nasi dan ayam. Nasi adalah nasi warna putih, ayam adalah binatang ayam. Tapi bila kita gabungkan nasi ayam, dia jadi satu menu hidangan, nasi ayam. Tapi kalau tambah baik ni macam mana nak kata? Kalau kita pisahkan tambah baik, tambah baik. Jadi itulah bezanya antara kata gabungan kata frasa ataupun rangkai kata dan gabungan kata majmuk yang ditulis secara terpisah. Baik, dalam kata gabungan kata majmuk ditulis terpisah ni pula ada waktu-waktunya dia menerima apitan. Apa tu apitan? Apitan tu adalah imbuhan, menerima imbuhan hadapan dan juga belakang. Imbuhan di hadapan dan imbuhan juga di belakang. Baik, tengok muka surat 50. Itu adalah contoh kata majmuk ditulis terpisah yang telah menerima apitan, iaitu imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Contoh, tidak hadir, satu padu, salah guna. Tidak hadir apabila menerima imbuhan apitan, imbuhan awalan dan akhiran, dia menjadi ketidakhadiran. Asalnya ditulis asing, tetapi bila menerima imbuhan apitan, imbuhan awalan dan imbuhan akhiran, dia menjadi ketidakhadiran. Maka apabila kata majmuk yang asalnya ditulis terpisah menerima imbuhan awalan dan menerima imbuhan akhiran yang dipanggil apitan, maka dia ditulis secara bersambung. Asalnya terpisah, tapi bila menerima apitan, imbuhan awal dan imbuhan akhir, maka dia ditulis secara bersambung, ketidakhadiran. Contoh yang lain, satu padu, imbuhan dia me dan kan, jadi menyatu padukan. Titik berat, dititik beratkan, menerima imbuhan di dan menerima imbuhan kan. Campur aduk, asalnya terpisah, campur aduk, tapi bila menerima imbuhan men dan kan, maka dia menjadi mencampur adukkan. Ambil alih, apabila menerima imbuhan peng dan an, maka dia jadi pengambil alihan. Itu contoh-contoh di muka surat 50. Itulah dia tajuk yang kedua dalam Jawi bahasa Jawi tahun 6, iaitu bagi tajuk gabungan kata. Ustaz refresh balik, Ustaz rewind balik, kita ulang balik ulang kaji kita. Gabungan kata ada 4 bahagian, ada 4 jenis. Yang pertama rangkai kata frasa, dan yang kedua rangkai kata setara, yang ketiga rangkai kata simpulan bahasa, dan yang keempat kata majmuk yang ditulis secara terpisah, dan rangkai kata ataupun kata majmuk yang ditulis secara serangkai.
rangkai kata perasa macam contoh-contoh saya dah bagi tadi. Nasi ayam, kereta api, roti telur. Rangkai kata setara ada empat bahagian, iaitu kata nama, kata kerja, kata sifat dan kata bilangan. Masing-masing ni dah ada contoh sendiri. Kata nama contoh macam ibu bapa, kata sifat macam bijak pandai, kata kerja macam tolak ansur. Yang keempat kata bilangan 70, 300. Dan yang ketiga pula adalah rangkai kata simpulan bahasa. Macam-macam banyak simpulan bahasa kita ada. Mulut murai, ringan tulang, otak udang dan sebagainya. Yang ketiga-tiga bahagian ni ditulis secara terpisah. Mesti ditulis secara terpisah. Kemudian kita ada pula kata majmuk yang ditulis secara serangkai, yang kita bersambung. Macam antara bangsa, matahari dan sebagainya. Kemudian kata majmuk yang ditulis secara terpisah. Bank Islam contohnya. Kata majmuk yang ditulis secara terpisah. Contohnya ada di muka surat 50. Tidak hadir, urus niaga, sama rata, latar belakang. Kemudian apabila kata majmuk ini menerima pula imbuhan awalan dan akhiran yang kita panggil sebagai apitan, maka dia bila dia menerima apitan, maka kita tulis pula secara serangkai ataupun bersambung. Contohnya tidak hadir kepada ketidakhadiran, yang tu ditulis sebagai bersambung. Satu padu, menyatu padukan, salah guna, penyalahgunaan. Itu dalam tajuk gabungan kata. Baik, terima kasih banyak-banyak bersama dengan Ustaz untuk video ulang kaji dan juga penerangan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada masa-masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.